2 minit. Okey, majlis ingin memperkenalkan dua orang panelis, dua orang figure yang hebatlah dalam G100. Okey, panelis kita yang pertama iaitu Tuan Muhammad Hafiz bin Syafiee. Okey, beliau merupakan star founder Master Dealer. Okey, star founder Master Dealer ni bermaksud beliau memiliki 500 frontline di bawah beliau dengan empire melebihi 1000 penyimpan emas lah di bawah networking beliau. Okay, beliau berumur 30 tahun dan merupakan dealer aktif semenjak tahun 2016 lagi, and tahun 2020, Disember 2020, beliau telah memecat bos beliau dan sekarang beliau sudah bergelar Public Gold Business Owner secara full time. Okay. Dan panelis kita yang kedua, antara master dealer yang popular lah kat dalam G100 sebabkan status beliau yang masih lagi bergelar seorang student, seorang mahasiswa di Universiti Utara Malaysia. Okay, currently beliau di semester akhir lah dan tengah undergoing internship. Okay, and beliau menjadi dealer aktif sejak Disember 2016. Dan sekarang beliau merupakan star founder Master Dealer lah, sama macam Cik Hafiz. Okay, dan diperkenalkanlah Tuan Abdul Rahman Al-Amin bin Ismail. Okay, beliau masih single. Okay, baik, tanpa membuang masa lagi, okay, saya tak bagi tahu lagi tajuk talk show kita pada hari ni. Tajuk talk show kita pada hari ni, dok bebe panjang-panjang, lupa pula nak bagi tahu tajuk. Okay, tajuk talk show kita pada hari ni ialah potensi bisnes bersama Public Gold. Ramai yang ramai yang kurang jelas lagi sejauh mana potensi bisnes dalam Public Gold, sejauh mana kita boleh pergi dalam Public Gold. Okay, saya dah ada timeline saya, target saya. So tuan-tuan puan-puan boleh dengar perkongsian daripada Cik Hafiz dengan Cik Rahman, potensi bisnes dalam Public Gold ni sendiri. Okay, kita tanpa membuang masa lagi lah, kita mempersilakan Cik Hafiz untuk sebagai panelis pertama kita. Okay, persilakan Cik Hafiz. Okay, Cik Hafiz. Dari mana Cik Hafiz? Saya dari KL, Kota Lanaz, Kota Baru, Kelantan. Bukan Kuala Lumpur. Saya KL, Ceras Baru. Okey, jadi saya boleh mulalah kan? Okey. Yes, Cik Hafiz. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Moderator, Puan Mira Karimi kerana menjadi moderator G100 Talk Show pada kali ini. Okey, pertama sekali saya ucapkan jutaan tahniah kepada tuan-tuan yang hadir kerana tuan-tuan dah berkorban masa untuk tuan-tuan layan TikTok, tuan-tuan bersantai-santai, tapi tuan-tuan telah berkorban masa untuk ke majlis ilmu tentang emas dan kewangan pada malam ini. Okey, kalau yang selalu hadir dalam G100 Talk Show, tuan-tuan akan dapati dalam G100 Talk Show kita ada dua kategori lah G100 Talk Show. Yang pertama kategori tentang ilmu emas. Biasanya kita akan buat pada minggu yang pertama hingga minggu yang ketiga. Tapi untuk pada kali ini, tuan-tuan akan belajar tentang di G100 Talk Show tentang macam mana potensi bisnes emas pula. Okey, kira kalau minggu 1 hingga minggu ketiga, tuan-tuan akan belajar tentang mendapat perkongsian tentang manfaat simpan emas. Tapi untuk minggu yang terakhir, minggu yang keempat, setiap bulan hari Rabu, kita akan berkongsi tentang potensi bisnes dalam Public Gold. Okey, tajuk seperti yang Puan MC beritahu tadi, Puan Moderator beritahu tadi, saya akan berkongsi tentang potensi bisnes bersama Public Gold. Saya akan berkongsi dari sudut pengalaman saya sendiri menjalankan bisnes Public Gold dari tahun 2016 sampailah sekarang. Dan saya sebagai seorang jurutera seperti yang Puan MC beritahu, Puan Mira beritahu. Namun tadi ada tersilap info sikit. Saya
bekerja akhir sekali pada Ogos 2020, bukannya Disember 2020. Okey, maksudnya pada Ogos tahun ni pejam celik saya pun tak sedar, rupanya saya dah setahun tak kerja. Saya dah setahun duduk rumah. Okey, kalau dah tahu macam mana saya boleh duduk rumah tapi ada duit, okey, tuan-tuan pastikan dengar perkongsian saya dan perkongsian daripada Tuan Muda Abdul Rahman sampai habis. Okey? Okey, sekejap saya lupa share slide. Saya share slide dulu. Okey. Nampak slide? Tak nampak? Tengah loading. Okey, nampak dah Cik Fiz. Okey, sekejap. Okey, tidak salah. Okey, sekejap. Okey, nampak? Nampak slide? Okey, nampak. Okey, baik. Alhamdulillah. Okey, seperti yang saya beritahu tadi lah, perkongsian saya tentang potensi bisnes dalam public goal. Okey, sebelum saya teruskan dengan perkongsian saya, mungkin ramai lagi yang tak kenal lah. Okey, seperti biasa kita dengar, tak kenal maka tak cinta. Jadi kalau tak cinta tu susah sikit nak faham apa yang saya cuba kongsikan. Jadi saya memperkenalkan diri saya, nama saya Muhammad Hafiz bin Syafi'i. Saya berasal daripada Pasir Mas, Kelantan, tapi sekarang ni saya stay di Kota Baru, Lanas lah. Okey, sebelum ni saya bekerja sebagai seorang jurutera kilang kelapa sawit. Saya mula bekerja sebagai kadet jurutera, kadet engineer dari tahun 2014 dan saya terus bekerja sebagai engineer sampailah pada 31 Ogos 2020. Maksudnya 31 Ogos tahun lepas. Kalau minggu depan tu maksudnya saya dah cukup 365 hari dah saya duduk rumah. Jadi saya mula bekerja pada tahun 2014 dan saya mula menjadi seorang dealer aktif dari tahun 2016. Okey, walaupun masa tahun 2014 saya memang sudah seorang dealer tapi saya tak aktif lah. Dealer sebagai saya menjadi dealer sebagai untuk menyimpan diri sendiri saja. Okey. Jadi pada tahun sebelum saya meletakkan jawatan dekat company saya, untuk letak jawatan kita perlu 3 bulan notis. Jadi saya dapat email sebagai seorang master dealer pada 1 Jun 2020 dan hari tu saya letak saya hantar surat jawatan kepada saya punya bos. Dan dalam tempoh 3 bulan tu saya masih bekerja dan akhir sekali saya bekerja pada 31 Ogos 2020. Dan alhamdulillah pada selepas tahun saya letakkan jawatan, selepas tahun saya menjadi seorang master dealer, network saya pada network penyimpan emas saya network penyimpan emas saya pada Jun 2021 lebih daripada 5,000 orang. Sebelum tu saya sebagai seorang dealer public goal yang aktif sejak dari tahun 2016. Saya mempunyai mentor sebenarnya abang saya sendiri. Nanti saya ceritakan macam mana saya boleh nekat untuk membuat bisnes public goal step by step. Untuk tahu latar belakang saya punya mentor, boleh baca slide yang saya kongsikan. Mungkin saya tak sempat lah nak terangkan dengan lebih lanjut sebab saya mungkin masa 30 minit saja. Sebelum saya explain, sebelum saya berkongsi dengan lebih lanjut, saya harap tuan-tuan boleh faham dulu apa checkpoint kewangan. Checkpoint kewangan, tuan-tuan kena faham dulu tentang 5 checkpoint kewangan. Sedar tak sedar, sebenarnya kita sebagai seorang engineer ataupun kita sebagai seorang businessman ataupun kita sebagai seorang doktor ataupun seorang guru, nak tak nak kita kena lalui 5 checkpoint kewangan ini.
Jadi saya rasa ramai yang tak tahu tentang 5 checkpoint kewangan ni, dan bukan sekadar ramai yang tak sedar, tapi ramai juga yang langsung tak tahu dan tak ada idea langsung tentang checkpoint kewangan. Okey, nanti saya explain dengan lebih detail tentang 5 checkpoint, terutamanya checkpoint yang pertama dan checkpoint yang kelima. Okey, checkpoint kewangan yang pertama yang kita perlu faham, yang ni tuan-tuan kena faham dulu, barulah tuan-tuan boleh nampak jalan tentang business public good. Jadi yang pertama ialah aliran tunai positif. Aliran tunai positif ni bermaksud setiap bulan kita kena lulus aliran tunai positif untuk aliran tunai positif ni maksudnya macam ni. Kalau saya bagi contoh, kita bergaji RM2,000 sebulan. Kalau kita berbelanja setiap bulan RM1,800, maksudnya setiap bulan kita mempunyai aliran tunai positif sebanyak RM200 sebulan. Katakanlah kita bergaji RM2,000 sebulan, tapi kita punya perbelanjaan bulanan sebanyak RM2,000 RM1. Okey, macam mana nak dapat RM1 tu? Sekarang ni sangat mudah sebab mungkin kita belanja dengan kad kredit ataupun kita belanja dengan personal loan. Itu yang menyebabkan kita punya aliran tunai menjadi negatif. Kalau aliran tunai negatif, maksudnya kita melebihi checkpoint yang pertama. Okey, checkpoint yang kedua pula, simpanan kecemasan. Kita mesti memiliki simpanan kecemasan, biasanya minimum 3 bulan pendapatan. Simpanan kecemasan ni, menurut guru-guru kewangan, menurut pakar-pakar kewangan, kita mesti mempunyai simpanan kecemasan dalam bentuk tunai, bukannya emas, bukannya dalam aset-aset yang lain. Sebab apa? Simpanan kecemasan ni untuk tujuan kecemasan, untuk cover, untuk membayar perkara-perkara yang insurans tidak cover. Sebagai contoh, kita bangun pagi, kita siap-siap nak pergi kerja, sebab kalau tak pergi kerja kita tak ada duit. Tapi bila keluar rumah, alamak, motor kita hilang. Jadi untuk membolehkan kita pergi kerja, untuk dapat income bulanan, kita kena ganti balik motor tu, kita kena sementara urusan insurans apa semua tu. Dengan simpanan kecemasan, maksudnya kita tak ada masalah untuk pergi kerja pada hari esok. Jadi inilah tujuan simpanan kecemasan. Okey, checkpoint yang ketiga adalah kita capai bebas hutang. Bebas hutang ni maksudnya bebas hutang-hutang yang negatif. Kalau ada juga istilah kewangan ni, guru bagi tahu hutang jahat. Sebenarnya hutang tu tak jahat, sebenarnya kita yang tak pandai untuk, kita yang membuat hutang tu menjadi jahat. Okey, hutang negatif ni maksudnya hutang yang membuatkan poket kita semakin kosong. Contoh hutang kereta yang dipakai sendirilah. Okey, kalau kita beli kereta untuk bagi sewa, itu kita dapat kita berhutang tapi untuk perkara yang positif. Itu salah satu contohlah hutang negatif. Seperti hutang kad kredit juga antara hutang yang negatif. Okey, checkpoint yang keempat adalah checkpoint kewangan yang selamat. Kewangan yang selamat ini maksudnya kita mempunyai simpanan minimum 6 hingga 12 bulan pendapatan. Biasanya kalau orang bisnes, biasanya mesti ada minimum 12 bulan simpanan lah. Okey, maksudnya dengan simpanan kewangan selamat ni, kalau kita dibuang kerja, waktu COVID ni ramai yang kena buang kerja, maksudnya kita boleh survive dalam tempoh 12 bulan tanpa, walaupun kita langsung tidak ada apa-apa sumber income yang lain. Itu kewangan selamat. Okey, dan yang akhir sekali adalah bebas kewangan. Okey, bebas kewangan ni checkpoint yang terakhir. Bebas kewangan ni dalam erti kata lain, sebenarnya kita boleh dipanggil sebagai pencen. Pencen macam orang pencen, dia tak pergi kerja tapi dia ada duit. Okey, setiap daripada kita at least mesti ada satu cita-cita untuk suatu hari nanti kita tak kerja tapi ada duit. Okey, tak kerja ada duit ni maksudnya kita bebas kewangan ataupun pencen. Okey, seperti mentor saya bagi tahu,
pencen adalah bukan soal umur tapi soal kedudukan kewangan. Okey. Kenapa macam tu? Sebagai contoh, kejap lagi Tuan Muda Abdul Rahman akan berkongsi. Beliau sebenarnya beliau dah capai checkpoint yang kelima. Walaupun dia belum bekerja, masih student, tapi hakikatnya dia sudah pencen. Maksudnya orang lain, majoriti dekat luar sana kena kerja dulu baru pencen. Tapi Tuan Muda Rahman kejap lagi, dia belum kerja tapi dah pencen. Okey. Jadi kejap lagi tuan-tuan kena fokus juga apa yang Tuan Muda Rahman akan sampaikan. Okey, inilah antara ringkasan slideshow ni, tunjukkan ringkasan tentang 5 checkpoint kewangan seperti yang saya bagi tahu tadi. Checkpoint yang pertama, positive cash flow. Okey, setakat pengalaman saya bekerja 5-6 tahun saya, secara exact saya tak pasti berapa bulan saya bekerja. Ramai yang dapat gaji hari ni terus bayar sana, bayar rumah, bayar hutang personal loan, bayar hutang ni. Last sekali baru tak sampai seminggu terima duit gaji tapi duit dah tinggal 200-300. Macam mana 200-300 nak survive? Last sekali terpaksa hutang lagi. Maksudnya walaupun dia income 10,000 sekalipun, tapi apabila setiap bulan dia tak ada income positive cash flow, maksudnya dia belum lulus checkpoint yang pertama. Jadi kalau kita seorang yang maksudnya kita susah nak urus kewangan, hakikatnya untuk capai checkpoint 1 dan checkpoint yang kedua, sepatutnya kita kena simpan dalam bentuk tunai bukan emas. Tapi bagi yang ada masalah untuk menyimpan, untuk dapatkan checkpoint yang 1 dan checkpoint 1 ataupun checkpoint 2, biasanya siapa yang tak lepas checkpoint 1 mustahil lah dia nak simpan 3 bulan pendapatan. Kalau ada kategori macam ni, kategori boros, kategori selalu bocor, duit selalu bocor, simpan, cuba tukarkan cara kita menyimpan dalam bentuk emas. Okey. Biasanya mungkin kita bagi alasan kalau gaji 3,000 mana nak cukup kan? Sekarang ni gaji 3,000 mana nak cukup simpan. Tapi saya bagi satu contoh. Andai kata tuan-tuan pada sekarang ini bergaji RM3,000. Andai kata bulan depan bos kita bagi tahu, okey bulan depan gaji bos naikkan gaji hingga 10,000. Cuba tuan-tuan tanya diri sendiri, boleh tak tuan-tuan nak menyimpan RM7,000? Jadi saya rasa agak mustahil. Saya rasa 90% akan fail untuk menyimpan RM7,000 walaupun bulan depan kita diberi kenaikan gaji sebanyak RM7,000. Sebab apa? Sebab apabila kita income kita banyak, pendapatan kita banyak, kita rasa berduit dan kita mula terdetik untuk belanja sana, belanja sini, nak tukar kereta. Itu masalah biasa ramai orang. Jadi upatnya kena simpan dalam bentuk emas. Okey, bila saya mula bekerja pada tahun 2014. Masa tu memang saya dah mencari satu platform jalan yang saya boleh capai bebas kewangan. Jadi tuan-tuan biasa tengok kan, biasa tengok poster yang sebelah ni. Poster bila kita ada duit, ada masa tapi tak ada tenaga. Itu maksudnya golongan yang biasa lah. Jadi tapi bagi orang yang dah capai bebas kewangan di usia muda, dia ada duit, ada masa dan ada tenaga. Jadi saya fikir bila saya bekerja pada tahun 2014, saya fikir saya kena keluar mencari jalan untuk financial freedom secepat yang mungkin. Jadi antara 3 sumber utama untuk mencapai bebas kewangan, maksudnya 3 sumber utama untuk kita mendapat income yang pasif. Seperti yang saya bagi tahu tadi, capai bebas kewangan ini bermaksud kita memperoleh income yang pasif yang melebihi dari apa yang kita belanja setiap bulan. Okey, bebas kewangan ni bukannya tak sama ertinya dengan jutawan. Mungkin seseorang itu jutawan tetapi dia tak bebas kewangan. Maksudnya dia
dia punya bisnes ataupun dia punya kerja masih belum masih perlu campur tangan dia sendiri. Jadi masa tahun 2014 sampai 2016 saya mencari satu platform untuk saya mencapai bebas kewangan secepat mungkin. Antara yang pilihan untuk mencapai passive income bagi kita rakyat marhan, rakyat yang biasa-biasa ni, yang pertama kerja kerajaan. Tapi siapa yang dah tak kerja kerajaan tu bye-bye lah. Sumber pendapatan passive yang pertama dah kita tak dapat lah. Okey, maksudnya kalau kerja kerajaan, kita berkhidmat dengan kerajaan sekitar 30 tahun dan akhir sekali kita pencen, kita dapat duit pencen. Okey, sumber yang kedua ialah dalam bentuk pelaburan. Pelaburan ni mungkin hartanah ataupun boleh masukkan duit dalam ASP ataupun tabung haji. Okey, macam mana dengan pelaburan hartanah kita memperoleh passive income RM5,000 sebulan? Sebab saya akan bagi satu contoh. Ini apa yang saya cari. Ini apa yang saya cari dulu sebelum saya nekat untuk buat bisnes public gold pada tahun 2016. Jadi andai kata kita mempunyai satu rumah, kita beli rumah untuk disewakan dan setiap rumah kita mendapat positif cash flow RM500 sebulan. Maksudnya katakanlah kita memperoleh 10 buah rumah yang sama, maksudnya kita memperoleh duit pencen setiap bulan RM5,000 sebulan. Tapi pengalaman saya sendiri untuk dapatkan rumah yang boleh memberi positif cash flow RM500 sebulan ni bukan satu perkara yang senang. Jadi antara cara lain dalam pelaburan adalah kalau kita ada duit RM1.2 juta, kita letak dalam ASB ataupun tabung haji dan setiap bulan ASB dan tabung haji akan memberi sekitar 5% setahun, bukan setiap bulan, setahun, dan maksudnya kita akan memperoleh positif cash flow RM5,000 sebulan dengan syarat kita langsung tidak menyentuh duit RM1.2 juta tersebut. Okey. Lupa saya ada kesel rupanya. Okey, seperti yang saya bagi tahu tadi, untuk capai bebas kewangan, mula dulu kalau bagi yang tak boleh menyimpan, mesti kena capai checkpoint yang pertama terlebih dahulu, iaitu positive cash flow setiap bulan. Kalau tak boleh menabung duit, cuba dengan menabung emas, mula dengan 1 gram pertama sebagai motivasi untuk capai bebas kewangan dan sebagai untuk mencapai checkpoint yang pertama, iaitu positive cash flow. Okey, itu saya tak, pada kali ini memang saya tak akan berkongsi dengan lebih dalam kenapa simpan emas, macam mana untuk bebas hutang. Untuk faham tentang kewangan dan tentang emas, tuan-tuan boleh baca buku yang ditulis oleh mentor saya, buku Misi Bebas Hutang dan juga buku Wang Mas. Buku Wang Mas ni antara buku yang paling murah dan paling senang faham buku tentang emas yang ada di Malaysia. Tuan-tuan pergi carilah buku-buku tentang emas yang lain. Harganya tak semurah RM25 seperti buku Wang Mas. Okey, kalau nak murah boleh beli e-book. Okey, seterusnya jalan yang ketiga untuk bebas kewangan, untuk mendapat positif cash flow, kita mesti memiliki satu bisnes yang bersistem. Okey, sebelum saya teruskan, saya bagi tahu dulu apa potensi pendapatan, berapa potensi pendapatan sebagai seorang dealer public gold mengikut timeline yang ini dah proven, timeline ini dah proven dan dah terbukti ramai yang dah berjaya mencapai apa yang kita rancangkan ini. Okey. Maaf, masa berbaki 10 minit ya. Okey, baik. Okey, masa bagi 10 minit. Okey. Untuk sebagai seorang dealer public gold yang betul-betul fokus dengan G100 Education System, dalam tempoh 18 bulan sahaja, 18 bulan kita target kita boleh mencapai income sekitar RM5,000 sebulan. Okey, mungkin
tak logik tepat 5,000 sebulan, tapi kadang-kadang mungkin sampai cecah 8,000 ataupun 10,000, tapi minimum RM5,000 secara purata. Mungkin kadang-kadang sampai 4,500, tapi kalau kita bahagi dengan 12 bulan, average 5,000 sebulan. Okey, kalau dalam tempoh 3 tahun kita mungkin boleh mencapai income sehingga 10,000 sebulan jika kita memiliki 1,000 frontline. 1,000 frontline ni maksudnya kita dah membimbing 1,000 pelanggan, 1,000 penyimpan emas yang faham tentang emas, yang faham tentang kewangan, yang baca buku wang emas, yang baca buku misi bebas hutang, seramai 1,000 orang. Biasanya average income sebagai seorang dealer yang ada 1,000 frontline RM 10,000. Okey, macam mana? Boleh ke? Ke rasa macam saya petik number ni daripada langit? Tapi jom kita kira-kira. Jom saya buat calculation pengiraan secara umum. Okey, sebagai seorang dealer public gold yang memperkenalkan kepada seorang penyimpan emas, dan seorang penyimpan emas itu dia faham tentang emas, dia tahu apa manfaat simpan emas selain daripada buy low sell high, dia akan menabung RM 1 gram, RM 200.5 ataupun RM sebanyak 1 gram satu bulan. Jadi sebagai seorang master dealer, kita akan diberi royalty sebanyak 2%. Okey, 2%, ini 2%. Jadi dengan 2%, kalau dia menyimpan RM 200.5, kita memperoleh RM 5 untuk setiap orang. Jadi kalau kita ada 1,000 penyimpan emas, maksudnya kita memperoleh positif cash flow sebanyak RM 5,000 sebulan dengan hanya memperkenalkan kepada 1,000 penyimpan emas. Ini calculation ni berdasarkan minimum, sangat minimum. Sebab bila kita dah jadi master dealer, ini calculation ni belum dikira sebagai kita punya cucu cicit punya sale. Maksudnya ini hanya direct. Okey? Okey, seperti yang saya kongsikan tadi, berapa value, berapa nilai untuk RM, untuk positif, untuk passive income RM 5,000 sebulan. Nilainya seperti kita ada rumah sewa yang saya bagi tahu tadi. Rumah sewa kita mesti ada 10 biji rumah sewa yang setiap rumah boleh memberi kepada kita positif cash flow RM 500 sebulan. Okey, pengalaman saya sendiri untuk mendapatkan satu sahaja rumah sewa pun sangat susah. Mungkin saya kurang ilmu tentang hartanah. Jadi ataupun apa value RM 5,000 sebulan passive income, seperti saya bagi tahu tadi, kita ada 1.2 juta dan masukkan dalam bank. Sebagai rakyat marhen seperti kita, agak mustahil untuk mendapat untuk ada cash RM 1.2 juta dalam masa 18 bulan. Okey, jadi tuan-tuan yang hadir pada malam ini, apa rancangan untuk tuan-tuan bebas kewangan? Okey, kalau belum ada idea tentang ini, tuan-tuan boleh fikir, tuan-tuan boleh cuba apa yang saya bagi tahu tadi untuk pelaburan. Tapi bagi saya cara paling mudah untuk dapat passive income sehingga 5,000 sebulan adalah dengan berbanding hartanah. Sebab sebelum ni saya buat hartanah adalah melalui bisnes public good. Seperti Robert Kiyosaki bagi tahu, Robert Kiyosaki ni seorang mentor kewangan yang tersohor lah di dalam peringkat antarabangsa. Jalan paling mudah untuk kita memperoleh passive income adalah kalau dengan bisnes, kita melalui bisnes network marketing. Okey, public good adalah salah satu network marketing. Jadi apa yang mentor saya bagi tahu, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, okey, dalam mentor saya ni dia dah banyak menjalankan bisnes sebelum dia jumpa public good.
Jadi apa yang dia boleh simpulkan, jalan paling mudah untuk mendapat passive income untuk bebas kewangan melalui bisnes adalah melalui bisnes public goal. Dan dalam bisnes public goal, jalan paling cepat, paling murah, paling mudah adalah melalui bisnes public goal dengan support system G100 network. Okey, ini antara pencapaian saya untuk financial year tahun lepas. Saya memperoleh 2 tiket ke Rusia, alhamdulillah. Untuk pencapaian financial year tahun lepas. Jadi untuk memperoleh 2 tiket ke Rusia ni, maksudnya saya punya minimum sale RM 2 juta, direct personal sale. Jadi tuan-tuan rasa susah ke ataupun rasa macam tak tahu macam mana nak mula? Okey, kalau tak tahu, kejap lagi kita akan dengar daripada perkongsian daripada Tuan Muda Rahman macam mana dia bermula, macam mana dia seorang yang student yang biasa-biasa dan akhirnya dia berjaya capai bebas kewangan sebelum dia mula bekerja. Jadi itu sahaja daripada saya. Mungkin kalau ada soalan, kalau ada 1-2 soalan, kita Puan Moderator boleh bagi tahu saya. InsyaAllah saya boleh berkongsi setakat apa yang saya tahu. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih Cik Hafiz di atas perkongsian pada malam ni pasal potensi bisnes dalam public goal, potensi income yang kita boleh dapat dalam public goal. Okay, baik. Kita ada soalan. Okay. Silakan. Soalan. Okay, Puan Azwani ni dia token emas. Cakap bisnes public goal, bisnes paling mudah saya pernah jumpa. Kalau siapa yang pernah buat bisnes, bila dia try buat bisnes public goal, dia mesti kata bisnes public goal lah bisnes paling mudah. Okay, ada soalan tadi? Betul. Okay, ada lagi soalan ke? Kalau ada soalan boleh type di bahagian komen. Nanti saya akan tanyakan kepada Encik Hafiz. Okay, Cik Hafiz ada satu soalan. Bisnes public goal ni kita perlukan modal ke, Cik Hafiz? Oh, bisnes public goal. Kita ada peluang emas secara bisnes public goal, dia bisnes apa-apa, saya rasa tak ada bisnes yang tak ada modal. Sebenarnya bisnes public goal, modal kita tidak hangus. Contoh untuk menjadi dealer, contoh katakanlah ada promosi dealer malam ni. Tuan-tuan katakanlah dapat promosi beli emas RM10,000 dan dapat percuma jadi dealer. RM10,000 yang tuan-tuan beli emas tu bukan tuan-tuan ia bukan satu yuran. Beli emas RM10,000 maksudnya kita dapat 100% memiliki emas tersebut. Jadi maksudnya bisnes public goal ni kita tak ada modal yang sebenar lah. Dan katakanlah kita perlukan duit. RM10,000 tu kalau kita jual emas yang kita beli RM10,000, kita tetap masih berstatus dealer. Jadi sebenarnya orang cakap bisnes public goal ni perlu modal. Perlu, tapi dia sebenarnya paling penting modal kudrat dan kesungguhan dia. Itu modal yang sebenar bisnes public goal. Dia sebagai syarat sebenarnya. Itu sebagai syarat saja untuk melayakkan kita menjadi seorang dealer. Yuran untuk menjadi dealer tak ada. Okey? Terima kasih Cik Hafiz di atas perkongsian. Okey, sama-sama. Tanpa membuang masa, kita teruskan dengan panelis kedua kita. Okey, Cik Rahman. Bukan video dulu Okey. Dipersilakan. Kita tak nak buang. Lambat belajar, lambat praktis, lambat grow. Itu sahaja. Tuan-tuan boleh bagi 1001 alasan yang bagus dan terbaik dan alasan yang betul untuk tuan-tuan tak belajar. Cik Zul, saya ada masalah apa dia? Masalah internet lain tak kuat. Betul, saya terima. Tak ada masalah pun bagi saya. Cik Zul, saya cuti. Saya payah nak dapat cuti. Betul, semua betul. Cik Zul, saya ada anak kecil, susah nak belajar. Betul, semua betul.
Tapi semua alasan tu hanya menyedapkan hati tuan-tuan dan puan dan dia langsung tak membantu tuan-tuan untuk grow. Kalaulah tuan-tuan ada waktu untuk hidup ni 6 bulan saja lagi. Doktor mengesahkan tuan-tuan hidup, encik berdasarkan pengalaman sebelum ni, paling lama encik boleh survive 6 bulan saja lagi. Berdasarkan pengalaman, katalah doktor cakap macam tu, kata waktu tu tuan-tuan akan terkeluar semua. Oh, apa yang benda penting dalam hidup aku kena capai. Waktu tu tuan-tuan nak buat banyak benda, tapi mungkin tuan-tuan tak ada duit, mungkin tuan-tuan tak ada masa. Tak ada duit dan tak ada masa, itulah kena cari. Jadi kita cari duit banyak ni sebenarnya untuk capai kita punya dream. Berapa banyak kita nak capai kita tahu, sebab kita tahu apa dream yang kita nak cari. Tapi kalau kejar duit tu tak pernah cukup tuan-tuan. Mesti kena pesan saya satu. Sekarang ni Zul dia kata you punya life dah berubah dengan Palbigo. Dia kata kalau you boleh mengubah satu orang, jadi bantu seorang jadi macam you dah mengubah nasib sebuah keluarga. Waktu tu saya letak aku nak 100 Muhammad Sufi. Waktu tu tuan-tuan saya buat kerja keras dan saya announce saya nak ada 100 MD. Waktu tu tak ada MD yang announce saya nak melahirkan 100 MD. Saya yang pertama nak melahirkan 100 MD. Waktu tu 100 MD adalah satu idea yang gila. FMD yang betul-betul fokus dalam bisnes Palbigo ni, sikit lagi tuan-tuan income ni semua 100 juga. Tuan-tuan boleh tunggu, nak tengok dulu pun boleh, nak ikut sekali pun boleh. Success is predictable. Success is predictable. Success is predictable. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung pada kita punya sesi yang kedua lah. Okay. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada kita punya MC ataupun moderator kita, Cik Mira. Dan juga tadi kita dah dengar, sebelum tu saya ucapkan terima kasih kepada kita punya founder, Tuan Zulkifli Syafi'i dan juga technical team yang bekerja keras di belakang tabir. Dan juga saya ucapkan selamat malam dan tahniah kepada tuan-tuan dan puan hadirin semua yang join, lebih 500 yang saya tengok tadi. Viewer yang join malam ni, tuan-tuan dan puan korban masa tuan-tuan untuk mungkin tuan-tuan ada benda lain tapi tuan-tuan join untuk belajar dan dengar kita punya perkongsian malam ni lah. Okay, sebelum tu saya perkenalkan diri dulu. Okay, tadi semua dah settle lah dengar perkongsian daripada Tuan Hafiz. Macam mana beliau daripada seorang engineer bekerja lebih sekitar 5 tahun ke atas, akhir sekali boleh financially free dan boleh pilih untuk menjadi full time father dan boleh bebas financially free, freedom of money and freedom of time. Duduk di samping keluarga tapi ada duit, tak perlu pergi bekerja. Okay, kita dah dengar pun saya daripada Cik Hafiz. Jadi ramai saya tengok komen tadi, macam mana nak mula, apa langkah pertama, apa minimum syarat untuk join kita punya G100 education system ni. Okay, jadi topik saya yang kedua ni saya akan share dulu sedikit background tentang saya, sedikit pengalaman tentang saya, kemudian saya akan pergi teruslah kepada kita punya tentang G100. Saya nak confirm dulu dengan Cik Hafiz, dah ready slide? Okay, dah ready. Okay, next slide terusnya. Okay, saya punya sesi ni saya akan sentuh tentang financially free dengan G100. Tadi Cik Hafiz dah sentuh tentang financial freedom, apa itu financial freedom dan apa jalan-jalan yang ada dekat luar sana, dekat industri ataupun dekat luar sana, macam mana kita nak achieve financial freedom. Kali ni saya akan hanya sentuh tentang bagaimana untuk financially free dengan Palbigo. Maksudnya dengan G100. Maksudnya bagaimana tuan-tuan nak capai status financial freedom melalui jalan G100. Iaitu ini adalah cara paling mudah, paling murah dan terpantas tuan-tuan. Okey. Dengan G100. Saya boldkan perkataan G100 tu, nanti saya akan explain apa itu G100. Okey, next slide. Okey, ini sedikit background saya. Mungkin majoriti dalam G100 dah kenal lah, tapi mungkin kita ada penonton-penonton baru yang belum kenal saya. Saya perkenalkan sikit. Nama saya Abdul Rahman Alamin bin Ismail. Berasal daripada Jitra Kedah dan sekarang seperti yang diberitahu oleh MC tadi dan juga Tuan Hafiz, saya masih status mahasiswa lah, student dan dah pencen lah, belum pencen sebelum bekerja. Dan ini adalah impian saya yang apa yang saya impikan sejak 4 ke 5 tahun lalu lah. Bukan baru semalam saya impi, hari ini terus dapat. Saya mahasiswa semester akhir, iaitu sekarang bulan depan saya akan masuk ke internship lah. Internship maksudnya praktikum lah ataupun latihan industri.
Jadi lepas habis tu memang saya tak ada plan untuk kerja lah. Saya fokus buat public goal je lah. Saya fokus buat public goal di rumah. Okay. Sebab saya dah secure pendapatan yang kukuh bersama public goal lah. Okay. Jadi saya jadi dealer public goal ni tuan-tuan sejak September 2016, bukan baru bulan lepas ataupun tahun lepas, sejak September 2016. Dan saya decide untuk betul-betul saya fokus membina masa depan, membina income, membina passive income dan capai financial freedom melalui public goal sejak Disember 2016. Jadi Disember ni ulang tahun yang kelima lah. Saya dah cukup 5 tahun. Sekarang ni saya dah 4 lebih tahun lah dalam bisnes. Dan saya hanya capai status Star Founder Master Dealer Oktober 2020. Tahun lepas lah. Setelah 4 tahun membina bisnes lah. Okay, next slide. Okay, ini perjalanan saya dalam public goal. Tak mudah tuan-tuan. Tahun pertama saya membimbing kurang daripada 100 penyimpan emas. Tahun kedua saya membimbing another 100 penyimpan emas. Dan tahun ketiga barulah saya dapat status priority dealer secara percuma. Tadi ada yang tanya kan, apa modal untuk jadi dealer public goal ni? Tuan-tuan boleh dapat secara percuma. Normal dealer boleh percuma, priority dealer boleh percuma dan last kali master dealer pun boleh percuma. Cuma normal dealer tu mungkin percuma tak percuma tu mungkin bagi yang tak percuma kita kena buat belian yang banyak. Untuk yang percuma tuan-tuan buat belian sebagai penyimpan emas saja. Minimum ada 100. Lagi saya akan cerita. Okay, dan last sekali tahun keempat lah baru saya capai status master dealer, kemudian founder master dealer dan staff founder master dealer. Master dealer ni maksudnya direct customer saya ada 300, direct penyimpan emas ada 300 di bawah saya. Founder master dealer ada 500, star tu maksudnya keseluruhan. Bawah saya ada dealer juga macam saya yang saya guide. Jadi keseluruhan tu lebih 1000 lah. Okay, ini journey saya lah dalam public goal. Dan kesemua journey adalah saya capai ketika saya status mahasiswa. Sebab keuntungan saya ataupun rezeki lah, kita boleh sebut rezeki, adalah saya ada kesedaran dan saya dapat exposure lebih awal tentang ilmu emas, ilmu kewangan dan juga tentang idea financial freedom. Saya bermula seawal usia 18 tahun lah. Okay, next. Okay, next. Okay, ni income growth saya sepanjang saya 3 tahun pertama dalam bisnes. Okay tuan-tuan, tuan-tuan mungkin dengar saya sebagai mahasiswa dah pencen ni. Bagus budak ni, cepatnya. Sebenarnya tak tuan-tuan. Saya bukan orang yang antara performer ataupun orang yang paling cepat dalam bisnes. Tak, saya adalah slow learner lah. Kalau dah belajar tu learner. Tapi kalau dalam bisnes ni saya adalah orang yang slow lah. Slow pace. Okay, 3 tahun. Ini income saya 3 tahun dalam public goal. Next. Okay, ini income saya daripada tahun ketiga sampai tahun keempat. Daripada situlah bisnes saya start growth dan tuan-tuan bermula pada tahun ketiga dan tahun keempat itulah baru saya mula mendapat hasil yang bagus dengan public goal. Dan tuan-tuan sekejap saya akan cerita dan dedahkan macam mana tuan-tuan boleh dapat result yang lebih cepat dan lebih mudah daripada saya. Sebab zaman saya dulu J100 ni belum complete lagi tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, hari ni J100 ada dah hampir perfect tuan-tuan. Dah hampir everything sudah ada dalam J100. Okay, sekejap lagi saya akan tunjukkan apa yang J100 sediakan. Okay, next slide. Okay tuan-tuan, saya ada dream tuan-tuan. Saya ada banyak dream. Dream saya ada banyak tapi yang utama ni hanya 5. Dan saya dream saya bermula yang saya bulat tu. Dan itu saya dah achieve. Dream saya adalah saya bermula untuk dream saya pasang impian untuk pencen sebelum saya bekerja. Sebab saya dah explore tuan-tuan apa pekerjaan yang saya boleh buat, apa yang saya nak kerja nanti bermula seawal saya umur 18 tahun. Saya mula fikir. Sampailah ketika Disember 2019 saya join training di Public Goal. Dekat situlah baru saya jumpa, oh ini rupanya apa yang aku idamkan. Okay, dulu saya hanya bermula dulu untuk jadi status mahasiswa, maksudnya pencen sebelum bekerja ni, itu hanya impian saya dulu. Tapi sekarang ianya sudah jadi reality. Dan tuan-tuan, dulu saya pun belum yakin, tapi saya percaya. Saya tak yakin, mak saya pun tak yakin. Saya beritahu mak saya, Umi grad nanti Ma nak dapat RM4,000 passive income minimum. Tapi saya dah achieve. Okay, saya dah achieve. Dan RM4,000 tu sekarang kecil lah. Dulu saya banyak, sekarang kecil lah. Okay, dengan passive income lah saya dah tak perlu cari kerja dan memang saya secure residual income. Saya boleh fokus buat apa yang saya nak iaitu dengan bisnes Public Goal, dan saya contribute pula untuk lahirkan lebih ramai mahasiswa yang boleh grad dan grad dengan status pencen. Maksudnya pencen sebelum mula bekerja. Saya nak lahirkan lebih ramai dan lebih cepat. Okay, sekarang ni kita dah ada master dealer usia 18 tahun dan bawah saya pun dah ada upcoming
MD usia 19 tahun. Kita nak lahir lebih mudah, lebih cepat. Okay, next slide. Okay tuan-tuan, apa yang saya perlukan, apa rahsia untuk saya achieve apa yang saya achieve hari ni adalah 3 benda tuan-tuan. Mindset, skill set dan tool set. Next. Okay tuan-tuan, sekarang ni tuan-tuan, mindset, skill set dan tool set ini semua dah di-provide dalam G100, iaitu dengan kita G100, especially MDEC dan juga komiti. MDEC ni adalah singkatan untuk Master Dealer Advisory Council. Kesemua MD ni berkumpul dan juga executive committee, maksudnya tim teknikal ataupun tim di belakang tabir, komiti-komiti AJK berkumpul untuk membina satu roadmap, satu jalan yang termurah, termudah dan terpantas tuan-tuan untuk tuan-tuan Chief Financial Freedom. Dalam ni lah kita kumpulkan mindset, skill set dan tool set tuan-tuan. Semuanya dah provide di dalam G100. Ini adalah roadmap apa yang tuan-tuan, apa masa depan tuan-tuan kalau tuan-tuan join G100. Yang pertama adalah tuan-tuan jadi customer. Kemudian tuan-tuan happy dengan simpanan emas, tuan-tuan boleh jadi dealer. Dan dealer ni sekejap lagi saya akan cerita cara macam mana jadi dealer free. Yang kedua, seterusnya adalah pre-MD iaitu 50 customer, 50 penyimpan emas anda tuan-tuan. Kemudian master dealer iaitu 300 penyimpan emas anda tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian founder master dealer 500 penyimpan emas. Dan tuan-tuan di status founder master dealer ni adalah tuan-tuan di mana tuan-tuan akan dapat income pendapatan pasif RM10,000 sebulan. Pendapatan pasif tuan-tuan. Kalau aktif pun tuan-tuan dah tak boleh brain tuan-tuan, apatah lagi pasif. Pendapatan pasif ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak bekerja pun tuan-tuan ada income. Dan memang saya tak bekerja pun saya ada income. Tapi berbeza dengan pendapatan aktif, kalau tuan-tuan tak bekerja terus back to zero. Tapi pendapatan aktif memang kita set target untuk kita tak bekerja dah dapat pendapatan macam tu. Okey. Dan kita dan RM10,000 ni sebenarnya tuan-tuan ini hanya satu permulaan. Kita nak bagi orang yang belum terdedah dengan ilmu banyak ni, kita letak RM10,000 ataupun RM5,000 je dulu. Okay, supaya nanti tu kalau saya bagi tahu RM100,000, RM1 juta potential sebenar, kita tak boleh brain. Okay, bagi yang baru. Okay, next. Okay, G100 tuan-tuan. Okay, ni apa itu G100? Okay, yang pertama sekali adalah logo G100. Tuan-tuan kena kenal dulu. Ini logo terbaru dan logo ini yang kita dah propose. Logo ini kita dah ada cipta trademark untuk logo ni lah. Jadi ini logo yang rasmi, terbaru. G100. Kenapa tuan-tuan perasan itu 100, kemudian huruf G, di G itu adalah helang. Helang tu tuan-tuan adalah simbolik pada kebebasan, iaitu kebebasan dari sudut masa, dari sudut kewangan, dan karakter helang tu sendiri tuan-tuan kena dengan karakter seorang yang financially free. Maksudnya tuan-tuan bebas terbang, tuan-tuan boleh berdikari dan tuan-tuan boleh dapat income yang sangat besar. Tak terhad. Helang kan terbang lebih tinggi daripada banding burung lain kan. Okay. Itu maksud helang dalam G100 tu. 100 tu tuan-tuan asalnya kita plan dalam G100 asalnya kita plan ada nak mentor kita punya inspirasi nak ada 100 master dealer. Tapi sekarang G100 grow dengan sangat cepat dan sekarang ni detik sekarang ni kita dah ada lebih 70 master dealer. Jadi 100 tu terlalu kecil, jadi kita ada visi baru tuan-tuan. Next. Okay, sebelum tu back. Okay sebelum tu saya nak cerita dulu profile G100 Network ni. Dengan hashtag rasmi kita pakai PG G100 Network. Tuan-tuan boleh search dekat mana media sosial, Facebook ke, TikTok ke, Twitter ke, tuan-tuan boleh search hashtag ni. Hashtag ni menunjukkan dealer-dealer lah. Dealer-dealer under G100 Network. Kita pakai hashtag rasmi ni. Okay. Kemudian tuan-tuan ditubuhkan pada 24 September 2018. Okay, tuan-tuan nampak 2018 kan dah 3 tahun kan. Kenapa saya lambat grow? Sebenarnya tuan-tuan G100 betul-betul di-develop dengan sangat cantik bermula pada tahun lepas. Bermula sekitar setahun lepas ataupun 2 tahun lepas. Kita baru nak betul. Kita ditubuhkan awal. Cuma G100 sekarang yang sekarang ini tak sama dengan G100 dulu. Okay. Kita mula serius pada tahun 2019 ataupun sekitar tahun 2020 lah. Okay. Kemudian tuan-tuan, tim G100 ni adalah salah satu rangkaian ataupun tim dealer public gold yang paling besar tuan-tuan. Dan paling cepat berkembang. Okay. Dan dalam G100 ni tuan-tuan menggabungkan lebih 70 master dealer. Menyatukan lebih 70 master dealer yang aktif. Dan juga terdiri daripada 500 dealer yang bukan master dealer, yang aktif. Dan juga tuan-tuan memberikan servis kepada lebih 170,000 orang. 170,000 orang banyak-banyak tuan-tuan. Tuan-tuan perasan tak belakang tu background yang saya kabur tu? Itu adalah gambar 100,000 orang di satu dataran. Tuan-tuan bayangkan double up.
Itu jumlah sebenar customer ataupun penyimpan emas yang diservis oleh 500 dealer public gold dan juga 770 master dealer dalam G100. Betapa besar yang network tu kan. Kalau tuan-tuan compare dengan company lain, SME, Small and Medium Enterprise, okay, 100,000 ni sangat besar. Tapi tuan-tuan, adakah bagi G100 sekarang 100,000 besar? Belum besar tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Saya akan cerita next slide. Dan G100 ni tuan-tuan adalah diasaskan dan dipimpin oleh Tuan Muhammad Zikri Syafi'i. Kita punya mentor lah. Okay. Penulis buku Misi Bebas Hutang. Ini buku bestseller tuan. Buku bestseller di MPH. Dan juga buku Wang Mas. Diasaskan oleh mentor Tuan Zikri Syafi'i dan juga sekarang ni dipimpin oleh 70 master dealer lah. Okay. Bersama beliau. Dengan bimbingan beliau. Customer ramai ni dipimpin oleh master dealer dan master dealer dipimpin oleh beliau lah. Okay. Next slide. Okay tuan-tuan, sekarang ni kita ada visi baru tuan-tuan. Sekarang ni kita ada 70 master dealer. Sekarang ni tuan-tuan, visi kita baru, MDEC nak lahirkan 1000 master dealer yang achieve financial freedom menjelang tahun 2024. 1000 orang ni banyak mana tuan-tuan? Tuan-tuan tengok gambar tu, penuh satu hall. Sekarang ni kita ada 70 master dealer baru tuan-tuan. Jadi kita target, G100 nak letakkan target sekitar kita nak ada 1000 master dealer menjelang 2024. Jadi tuan-tuan, sekarang ni kita ada 70. Sekarang ni lagi 730 master dealer. Tuan-tuan kena tentukan. Tuan-tuan nak jadi salah seorang ataupun tuan-tuan nak lihat dulu. Jadi tuan-tuan, sekarang ni kita dalam proses nak lahirkan 1000 master dealer. Yang pertama dalam G100. Kemudian tuan-tuan, seterusnya 1000 master dealer ni adalah untuk berikan servis kepada 1 juta customer penyimpan. Sebab tu tadi saya cakap sikit. Tadi saya cakap 170,000 tu sikit. Sebab G100 letakkan target kita nak ada 1 juta penyimpan emas. Kita nak pandaikan 1 juta penyimpan emas. Okay. Impactnya akan bagi sangat bagus kepada masyarakat di Malaysia dan juga di Indonesia. Lepas ni kita akan kita tengah explore market di Indonesia pula tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, dalam 1000 master dealer tuan-tuan, sekarang ni tuan-tuan nak decide sama ada tuan-tuan nak tengok saja 1000 master dealer tu lahir ataupun tuan-tuan nak jadi part of 1000 master dealer tu. Okay. Dan tuan-tuan nak decide 1 juta penyimpan emas tu sama ada tuan-tuan nak decide 1000 daripada 1 juta tu anda tuan-tuan dan puan ataupun tuan-tuan nak lihat dan tunggu dulu. Okay. Jadi tuan-tuan, misi kita nak menyediakan sistem sokongan yang berterusan bagi mendidik masyarakat tentang ilmu emas dan kewangan ke arah mencapai financial freedom. Jadi tuan-tuan, 1000 master dealer ni tuan-tuan ada pendapatan pasif dan tuan-tuan dengan pendapatan pasif ni tuan-tuan maksudnya bukan tuan-tuan ambil duit. Okey, masa ada 5 minit saya acknowledge dengan 1000 master dealer ni tuan-tuan sendiri dapat pendapatan pasif dan juga tuan-tuan setiap daripada tuan-tuan ni memandaikan 1000 penyimpan emas. Tuan-tuan bukan sekadar ejen. Tuan-tuan bukan sekadar nak ambil kesempatan atas customer. Tapi tuan-tuan dengan bisnes inilah kita menyebarkan kebaikan. Kita memberikan impact kepada masyarakat dan secara tak langsung tuan-tuan, lepas ni ekonomi negara akan bertambah baik. Dengan bertambah baiknya ekonomi setiap daripada rakyat Malaysia dan juga Indonesia. Dan Brunei dan Singapura lah, kita cover 4 lah. Kemudian tuan-tuan melahirkan dealer PG yang berintegriti dan bertanggungjawab yang berpegang kepada nilai teras melalui sistem pembelajaran Public Gold One System. Okay. Public Gold One System tu maksudnya kita punya education system lah. Okay, next. Saya akan cerita apa yang ada dalam G100 ni. Okay, yang pertama tuan-tuan, kelebihan G100, kita ada ilmu. Kita ada ilmu. Kita ni tuan-tuan dalam G100 ni adalah kita adalah leading dalam dari sudut membeli ilmu. Kita adalah guru-guru emas utama di Malaysia. G100. Public Gold dan dalam G100. Okay. Jadi tuan-tuan, ilmu ni kita dapat daripada mana? Ilmu ni disebarkan daripada 5 core program kita. Dan kebanyakan program ni adalah tuan-tuan program tak berbayar. Contohnya malam ni tuan-tuan join talk show ada kena bayar tak? Tak ada. Dan kita ada training bagi dealer setiap minggu. Setiap minggu bagi dealer free tuan-tuan. Dan lepas ni saya akan bagi announce satu kalaupun ada yuran tuan-tuan, yuran tu bukan untuk dibayar kepada penganjur, bukan dibayar kepada master dealer, bukan dibayar kepada speaker, tapi untuk invest dalam tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kelebihan pertama kita ada ilmu melalui 5 core program kita, dan yang kedua kita ada support team. Support team ni tuan-tuan, kita ada kebolehan untuk berassociate, bergaul dengan orang yang sama mindset dengan kita. Support team ni kita boleh dapat kita akan ada 2 sekurang-kurangnya, ni saya cerita minimum bagi normal dealer
pre-MD lain pula, dia ada extra pula, Master Dealer ada, ini minimum 2 FB private group dan 1 private Telegram group. Okay, kelebihan support ni tuan-tuan, bila kita down, kita tengok orang lain semangat, orang lain bagi semangat kepada kita. Bila kawan kita down, kita boleh bagi semangat balik. Saya dah lihat ramai dalam kalangan mahasiswa ni, ramai yang bagus, dah ada inisiatif buat bisnes, tapi dia orang tak ada team, tak ada support system. Jadi bila down, tak ada siapa nak motivate. Okay, bila down, tak ada siapa yang nak share mindset dan mentality yang sama, nak share goal yang sama. Okay, yang ketiga, kita ada tools. Tools ni tuan-tuan paling banyak tuan-tuan. Saya sendiri sebagai Master Dealer tuan-tuan, saya kena bilang balik tadi sebelum buat slide, saya kena bilang balik. Kita ada 7 Telegram channel dan kita ada 8 handbooks. Kita ada 1 podcast dan juga 1 YouTube channel. Terlalu banyak tuan-tuan tools ni. Saya sendiri kena bilang balik sebab saya guna semua, tapi tak sedar beberapa yang ada. Rupanya terlalu banyak tuan tools. Jadi tadi ada yang tanya, kalau tak pandai promote macam mana? Jangan risau, kita ada ilmu free, kita ada support team dan juga kita ada tools. Jangan risau. Skill ni, pesan mentor saya, semua skill di dunia ni kita boleh belajar. Jadi dengan G100 ni adalah tempat untuk tuan-tuan belajar dan tuan-tuan grow dan tuan-tuan capai financial freedom. Dan yang keempat tuan-tuan, akhir sekali, ini paling mahal tuan-tuan. Tak ada dekat luar. Mentorship. Mentorship ni tuan-tuan, contohnya tuan-tuan pergi seminar. Kalau tuan-tuan buat bisnes sendiri, tuan-tuan nak cari mentor, tak mudah tuan-tuan. Biasanya sama ada kalau kita nak cari mentor, sama ada kita kena bayar, ataupun kita kena approve yang kita ni worth, bernilai. Barulah mentor tu nak ambil kita jadi mentee dia. Ataupun kita kena bayar. Biasanya kena bayar beribu-ribu tuan-tuan, dan bahkan berpuluh ribu. Ramai founder di luar sana bayar berpuluh ribu untuk dapatkan mentorship. Okay. Tapi di Public Gold tuan-tuan, di G100 kita dapat mentorship free. Dan ia bukan sekali harum. Mentorship adalah lifeline dan lifetime kita. Free of charge. Mahal tuan-tuan. Mentorship ni sangat mahal. Okay. Saya kadang tengok kawan-kawan lain yang buat bisnes lain. Okay. Bila down, bila stuck, dia orang tak ada tempat berpaut tau. Tapi dalam G100 kita ada mentor. Anything ada challenges, refer to mentor. Kita akan ada semangat. Dan mentor ni, istilah mentor tu sebenarnya adalah orang yang dah sukses dengan orang yang dah capai apa yang kita dah capai. Dalam G100 kita dah capai financial freedom. Jadi mentor kita adalah apply master dealer kita yang dah capai financial freedom. Okay, next. Next minute again ya. Next. Okay tuan-tuan. Oh, okay. Saya pinjam lagi 2 minit lah. Okay tuan-tuan. Sekarang ni nak jadi dealer Public Gold. Tadi ada tanya macam mana nak mula. Nak jadi dealer Public Gold, kita ada 2 cara. Sama ada kita buat belian. Okay. Iaitu kalau tanpa promosi sekitar 200 gram. Kalau dengan promosi sekitar 6,000. Tapi tuan-tuan student macam saya, mana ada bajet. Okay. Tak ada bajet. Jadi tuan-tuan boleh dapat percuma. Yang lain tu tak menarik ya. Saya nak mention yang bulat tu. Dengan 50 new recruitment. Jadi tuan-tuan nak dapat status dealership free, tuan-tuan perkenalkan 50 orang kepada Public Gold. Penyimpan emas kepada Public Gold. Jadi tuan-tuan dapat dealership free. Tapi tuan-tuan 50 orang dalam masa 3 bulan. Itu pun tak mudah. Mudah ke tuan-tuan? Tak mudah. Tapi mudah kalau ada ilmu. Jadi tuan-tuan dengan G100 dengan keprihatinan G100 nampak ini satu peluang bagi mereka yang tak ada bajet. Jadi G100 tetapkan syarat. Siapa yang nak dapatkan akses kepada G100 Education System, yang pertama dia adalah dealer G100, ataupun kalau dia customer tak ada bajet nak buat bisnes pun boleh. Dengan 2 syarat tuan-tuan. Kalau customer nak buat bajet, nak buat bisnes tapi tak ada bajet, 2 syarat. Sama ada tuan-tuan dah ada 10 customer base, tuan-tuan under di G100 customer, tuan-tuan ada 10 penyimpan emas, jadi tuan-tuan boleh dapat request untuk akses. Ataupun cara kedua tuan-tuan belum ada customer, tuan-tuan mulakan sebagai penyimpan emas, tuan-tuan adalah penyimpan emas RM100 saja. Kemudian tuan-tuan join kita punya training yang kita akan buat. Nama mini PLT, salah satu daripada core program kita, mini PLT dan juga NDO yang sekejap lagi saya akan launch. Okay, tuan-tuan join ni RM59, tuan-tuan belajar, dan lepas belajar tuan-tuan dapat akses kepada education system. Dan lepas belajar ni lah tuan-tuan boleh terus buat bisnes, dan tuan-tuan saya yakin tuan-tuan boleh dapat 50 penyimpan emas dalam tempoh 3 bulan. Tapi kalau lewat sikit pun tak apa, boleh je. Kita nak effort saja. Sebab tadi tuan-tuan tanya tak ada modal kan. Jadi kita hanya nak effort saja. Dan memang approve. Memang proven tuan-tuan, proven. Ada beberapa customer anda saya pun dapat free dealership dengan follow education system. Dia tak ada, dia mula dengan RM100, tiba-tiba saya promote training. Siapa yang nak buat bisnes, nak capai financial freedom, dia join.
Lepas join dia bersemangat dan terus buat. Asalnya sebelum join tu mungkin dia tak ada idea tentang Malaysia, tapi lepas join semangat terus buat, dalam 3 bulan terus jadi dealer. Dan sekarang dia adalah sekarang upcoming master dealer. Okay. Okay, next. Okay, tekan play. Dengan ini saya melancarkan G100 Core Education System, mini PLT dan juga NDO. Okay, masing-masing boleh check dekat dalam group private kita, group secret kita, saya ada post. Okay, jadi tuan-tuan yang mana nak daftar, yang sudah jadi customer, refer introducer masing-masing under G100 saja ya, under G100 lah. Kalau belum jadi customer, contact siapa yang perkenalkan tuan-tuan kepada FB Live ni dan cakap nak mulakan simpanan emas. Nanti lepas dah tuan-tuan dah mulakan simpanan emas minimum RM100 melalui akaun Emas Gap, tuan-tuan akan dapat link tu daripada introducer. Tuan-tuan boleh minta link tu daripada introducer masing-masing, dealer yang guide tuan-tuan masing-masing. Okay, next. Next slide. Okay. Okay, ini gambar yang lebih detail lah. Okay, kita punya set combo kita adalah RM59. Tuan-tuan bayar RM59, tuan-tuan dapat 2 terus set. Okay. Dan value sebenarnya PLT ni tuan-tuan adalah value-nya adalah RM199, RM200. Dan saya boleh cakap lebih sebenarnya. Ini master dealer hanya tetapkan yang minimum. Value dia minimum RM200. Tapi kita tetapkan tuan-tuan sebab tuan-tuan nak betul-betul nak belajar, kita tetapkan hanya RM59. Untuk yang baru nak daftar kali ni, hanya RM59 dapat 2. Dapat mini PLT dan juga NDO. Combo. Tuan-tuan bayar RM59 je, tuan-tuan akan join mini PLT. Ini tuan-tuan akan belajar tentang marketing edition, marketing tools. Apa tuan-tuan nak buat untuk promote public gold, untuk promote simpanan emas, untuk ajar orang simpan emas. Dan yang kedua, new dealer orientation ni akan dibuat hari Sabtu minggu kedua bulan depan. Okay, ini tuan-tuan akan belajar hal-hal teknikal lah, macam mana nak lock, macam mana nak beli, macam mana nak guna tools. Okay, tuan-tuan akan dapat 2 ni free. Mini PLT ni kita buat sehari suntuk, Sabtu minggu pertama bulan depan. Kemudian minggu berikutnya kita buat NDO tu daripada pukul 9 sampai pukul 9 pagi sampai 1 tengah hari. Okey, itu saja daripada saya. Sekian tuan-tuan, pastikan refer introduction masing-masing dan register tuan-tuan. Tuan-tuan lewat, tuan-tuan tangguh tuan-tuan punya registration kali ni, tuan-tuan seolah-olah delay sukses tuan-tuan selama 1 bulan. Bahkan mungkin lebih. Okey, saya pesan masing-masing refer introduction masing-masing. Untuk register ni, kalau yang dah dealer boleh check dekat kita punya group private. Okay, register cepat-cepat dan kita hanya buka combo ni sampai 1 hari bulan sampai 1 hari bulan 9 tak silap saya. Okay, itu saja. Saya serahkan semula kepada MC.